Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanis binti Muhammad Kusairi. Saya akan menerangkan berkaitan dengan teori kurikulum, di mana teori kurikulum ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu disiplin mental, sintetik, fungsional dan juga berasaskan sekolah. Manakala teori pembelajaran pula terbahagi kepada 3, iaitu behaviorism, cognitivism dan juga constructivism. Teori pembelajaran menerangkan tentang unsur, faktor dan juga mekanisme yang terdapat dalam proses pembelajaran. Teori ini menerangkan bagaimana manusia dan haiwan belajar. Manakala teori kurikulum pula mengenal pasti masalah-masalah yang muncul ketika dalam proses pembelajaran, kemudian menentukan hubungan antara masalah yang muncul tersebut dengan struktur yang menyokongnya, dan yang ketiga mencari pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Manakala teori kurikulum disiplin mental pula menggunakan logik psikologi indera sebagai asas huraian yang terdiri daripada indera ingatan, hayalan, penakkulan dan sebagainya. Teori ini meningkatkan keupayaan menjalankan operasi akal fikiran. Seterusnya ialah teori kurikulum saintifik yang diasaskan oleh Bobbitt. Teori ini menyatakan setiap individu murid yang hendak diajar mestilah dirancang dengan melibatkan set aktiviti yang lebih terperinci yang membolehkan murid tersebut belajar sendiri. Kelebihannya, guru boleh membentuk kurikulum sendiri, namun dia ada terdapat kekurangan, iaitu kurikulum saintifik ini tidak berupaya untuk menjelaskan perkembangan kurikulum, kerana teori ini menegaskan betapa pentingnya kanak-kanak dibezakan menurut darjah kecerdasannya untuk memberi mereka latihan spesifik. Teori kurikulum fungsional pula yang diasaskan oleh Durkheim dan Passel menjelaskan sekolah berfungsi memasyarakatkan kanak-kanak untuk menghayati ciri sejagat budaya masyarakat serta diorientasikan kepada pelbagai nilai dan budaya yang berkait dengan peranan pekerjaannya pada masa hadapan. Dan yang terakhir, kurikulum bersepadu berasas sekolah diasaskan oleh Dewey, McDonald, Saylor dan Alexander. Sekolah berfungsi untuk mengukuhkan golongan dominan, iaitu kuasa, pekerjaan dan juga kekayaan. Perkembangan kurikulum dia dilaksanakan oleh institusi rasmi yang dikawal oleh golongan dominan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najam binti Nizam akan menerangkan tentang teori-teori pembelajaran. Pembelajaran adalah proses kompleks yang telah mendorong pengembangan pelbagai teori untuk menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan. 3 teori utama yang sering dibahas dalam konteks pembelajaran adalah behaviorisme, kognitivisme dan konstruktivisme. Setiap teori ini memberi pandangan yang berbeza tentang sifat pembelajaran dan metod yang efektif. Yang pertamanya adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme yang ini diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Ivan Pavlov, B.F. Skinner, yang mana menekankan pemerhatian perilaku yang dapat diukur sebagai hasil dari rangsangan dan respon. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini sering menitik beratkan pada penggunaan reinforcement sama ada positif atau negatif yang mana akan membentuk perilaku yang diinginkan. Murid akan memberi respon terhadap rangsangan yang menarik. Jadi sebagai guru, perlulah pandai mencuri perhatian murid dengan memberi rangsangan-rangsangan yang menarik supaya mereka dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya. Seterusnya adalah teori kognitivisme. Teori ini menggunakan unsur-unsur penggunaan kognitif dan mental. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Piaget dan Vygotsky menekankan bahawa pentingnya proses informasi, mengingat, memahami dan menerap pengetahuan. Pendekatan ini menekankan pembelajaran sebagai satu proses konstruktif yang terjadi di dalam fikiran individu. Pembelajaran kognitivisme ini berasaskan masalah, diskusi dan penggunaan strategi kognitif. Pembelajaran dalam teori kognitivisme ini adalah berasaskan masalah, diskusi dan penggunaan strategi kognitif. Seterusnya adalah teori konstruktivisme.
Pembelajaran konstruktivisme ini menggunakan kaedah pembelajaran yang mana menggalakkan murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan sejarah atau pengalaman sendiri. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan ilmu pengetahuan yang diterima dengan yang sedia ada untuk membina ilmu pengetahuan yang baru. Pendekatan pembelajaran ini adalah berasaskan tugas, projek kolaboratif dan penggunaan teknologi sebagai alat bantu belajar. Walaupun ketiga-tiga teori ini memiliki perbezaan pandangan tentang pelajaran, mereka juga dapat saling melengkapi. Contohnya, pengajaran berorientasi perilaku dapat digunakan untuk membentuk perilaku dasar. Sementara, pendekatan kognitif dan konstruktivisme ini dapat diterapkan untuk mendorong pemahaman mendalam dan konstruksi pengetahuan yang berkelanjutan. Jadi, secara keseluruhannya, perbandingan antara teori behaviorisme, kognitivisme dan konstruktivisme ini menunjukkan keseragaman pendekatan pembelajaran. Pendidik ataupun guru dapat memilih atau menggabungkan elemen-elemen dari ketiga-tiga teori ini berdasarkan apa yang mereka perlukan dan konteks pembelajaran. Dengan pemahaman yang mendalam tentang teori ini, pengajaran akan dapat dijalankan dengan lebih efektif dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruziah binti Razali. Saya akan menerangkan tentang perbandingan di antara teori behaviorism dengan teori konstruktivism. Okey, kita tengok daripada aspek yang pertama dari segi kajian. Teori behaviorism ini kajiannya dijalankan ke atas haiwan dan diaplikasikan kepada pembelajaran manusia. Manakala teori konstruktivism ini kajian berdasarkan teori perkembangan kognitif kanak-kanak dan cara manusia membina pengetahuan. Dari aspek yang kedua adalah peranan guru. Yang mana teori behaviorism ini, guru sebagai tenaga pengajar dan memberi ilmu pengetahuan kepada pelajar dan guru lebih banyak berkuasa di dalam kelas. Manakala teori konstruktivism ini, guru sebagai facilitator, guru lebih bersikap demokrasi. Aspek yang ketiga adalah dari segi peranan murid. Yang mana teori behaviorism ini, murid tidak aktif dalam membina pengetahuan baru kerana guru akan membina pengetahuan baru untuk mereka. Manakala teori konstruktivism ini, murid lebih aktif membina pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan sedia ada. Aspek yang keempat dari segi kelebihan. Yang mana teori behaviorism ini, guru membuat perancangan yang teliti sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala teori konstruktivism ini, murid akan berfikir secara kreatif dan kritis dalam usaha untuk membina pengetahuan yang baru. Aspek yang kelima adalah dari segi kelemahan, yang mana teori behaviorism ini murid hanya akan menguasai isi pelajaran jika guru dapat membantu murid mendiskriminasikan jenis rangsangan yang diberi. Manakala teori konstruktivism, murid yang tidak mempunyai pengetahuan sedia ada berkenaan isi pelajaran yang ingin diajar akan sukar membina pengetahuan yang baru. Dari aspek yang keenam adalah strategi pengajaran dan pembelajaran. Teori behaviorism ini pengajarannya berpusatkan kepada guru, manakala teori konstruktivism ini pengajarannya berpusatkan kepada murid. Aspek yang ketujuh adalah dari segi peneguhan, ganjaran dan dendaan. Yang mana teori behaviorism ini dia mengutamakan bahan rangsangan dan gerak balas, peneguhan, ganjaran, hukuman dan dendaan. Manakala teori konstruktivism ini dia tak ada mementingkan peneguhan, ganjaran, hukuman dan dendaan, tiada. Dan aspek yang ke-8 adalah dari segi pembentukan tingkah laku pembelajaran. Yang mana teori behaviorism ini berdasarkan bahan rangsangan, gerak balas, peneguhan, ganjaran dan hukuman. Manakala teori konstruktivism ini berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. Jadi secara keseluruhannya, teori pembelajaran bilik darjah ini terdapat dua aliran yang sangat kuat di dalam interpretasi dan amalan pengajaran dan pembelajaran yang mempengaruhi isi dan struktur kurikulum, iaitu objektivis dan konstruktivis. Haruslah diingatkan bahawa seorang guru bukanlah mengajar akademik dan kurikulum sahaja. Guru juga turut sama bertanggungjawab membentuk sasiah, akhlak dan pribadi pelajar agar boleh berketerampilan mulia di dalam kehidupan sehari-hari. Itu
sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufarizan binti Muhammad Suhaimi. Di seterusnya kita bagi kepada teori yang mendasari kurikulum. Dalam teori mendasari kurikulum, asas-asas ilmu dalam pembinaan kurikulum terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah ilmu falsafah, yang kedua adalah ilmu psikologi, yang ketiga adalah ilmu sosiologi dan keempat adalah ilmu teknologi. Jadi di dalam teori kurikulum ni terdapat 4 teori juga. Yang pertama adalah teori disiplin mental, teori fungsional, teori saintifik dan teori berasaskan sekolah. Jadi setiap mereka ini ada penerangan sendiri. Kita pergi kepada yang pertama. Pertama adalah apabila kita melihat kepada fenomena tersebut. Contoh kurikulum, perkembangan dia semuanya. Jadi melihat kepada keempat-empatnya, untuk disiplin mental, reka bentuknya tiada. Tetapi dalam liputan kurikulum, semua ilmu adalah untuk membina perkembangan mental. Untuk pembahagian kurikulum pula, tidak perlu dilakukan kerana setiap orang dilahirkan dengan pemikiran yang berbeza. Jadi perkembangan kuliahlah tiada. Seterusnya yang fungsional. Fungsional adalah untuk reka bentuk kurikulum, pendidikan dia untuk menilai pengetahuan. Jadi liputan kurikulum pula, dia menyediakan kemahiran kerja untuk memenuhi fungsi sosial. Seterusnya adalah pembahagian kurikulum. Ia membahagi kurikulum kepada beberapa bidang dalam program. Okey, seterusnya adalah perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum, teknologi ini mempengaruhi untuk memenuhi tuntutan kerja. Jadi kita pergi kepada saintifik. Untuk saintifik reka bentuk pula, aktiviti perlu dirancang secara strategi untuk membantu kanak-kanak untuk belajar sendiri. Jadi liputan kurikulum ni inilah disiplin ilmu sesuai untuk merujuk kepada orang-orang yang berlainan dalam kelas sosial. Dan juga perkembangan kurikulum juga tiada. Yang terakhir adalah teori yang berasaskan sekolah. Ia berlaku di peringkat sekolah, masyarakat dan institusi. Ia berasaskan ilmu yang pendidikan yang dominan serta perkembangan yang dapat memberi peluang kepada murid mengikut pencapaian. Jadi perubahan sistem ini berlaku melihat kepada keadaan semasa. Sekian, terima kasih.